A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa khabar? Semoga hari-hari kita dilalui dengan menjadikan Al-Quran sebagai agenda kehidupan kita. Kita nak semoga Al-Quran ini merupakan satu panduan yang tidak dipandang enteng, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya ahlal Quran, la tatawassadul Quran watluhu haqqa tilawatih min ana'il lail wan nahar wafshuhu wa taghannawhu wa tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, la tatawassadul Quran, jangan kamu ambil remeh tentang Quran, jangan kamu pandang enteng tentang Al-Quran, jangan kamu pandang sempit tentang Al-Quran. Watluhu haqqa tilawatih, dan bacalah dengan memberi hak kepada bacaannya. Min ana'il lail, daripada malam, wan nahar, dan juga begitu siang. Maksudnya sepanjang hari kita dilalui dengan membaca Al-Quran. Wafshuhu, dan juga sebarkanlah apa yang kita belajar tentang Al-Quran, tentang mesej-mesej yang disampaikan oleh Allah SWT. Wa taghannawhu, dan perindahkanlah cara bacaan kita. Jadi bila mana kita baca Quran, baca dengan tajwid yang betul, dengan alunan yang indah. Namun perkara yang paling penting yang perlu kita tekankan di sini, seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadabbaru ma fihi, iaitu bertadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Lalu kata Nabi, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu menjadi orang yang berjaya. Jadi hakikat kejayaan kita akan diperolehi bila mana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai agenda kehidupan kita, dan membaca bukan sekadar memperelokkan, perindahkan bacaan, tetapi kita memahami, membuat refleksi dalam kehidupan kita bagaimana untuk mengaplikasikan ibrah pengajaran yang kita dapat daripada Al-Quran. Jadi alhamdulillah, sebelum ni kita telah berbicara tentang beberapa surah lazim yang kita bincangkan secara panjang lebar. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan juga surah Al-Ikhlas pada minggu yang lepas. Jadi pada hari ini kita nak masuk kepada satu surah yang saya rasakan merupakan satu surah yang sangat penting bila mana berbicara tentang kerukunan rumah tangga, berbicara tentang keamanan dalam masyarakat, bagaimana untuk berinteraksi dalam masyarakat, dan apakah hakikat kejayaan sebenar yang perlu kita lihat. Jadi untuk permulaannya, sama-sama kita berkenalan dengan surah Al-Masad ini. Jadi kalau kita buka surah Al-Masad, juga disebutkan surah Al-Lahab, maksudnya surah yang berkaitan dengan Abu Lahab. Jadi Al-Masad ini, kalau kita lihat, satu-satunya surah yang Allah Ta'ala rakamkan namanya secara khusus bagi satu surah tentang musuh Nabi SAW. Tidak ada surah lain yang menceritakan, dia berikan nama khas kepada musuh Nabi SAW. Jadi bila mana Allah Ta'ala berikan satu surah khas berkenaan musuh Nabi SAW ini, maka kita kena tengok, kita kena lihat
Apa benda yang ada pada Abu Lahab ni yang perlu kita hindarkan. Sebab itu dalam kehidupan ni, dalam Al-Quran sih, Allah Ta'ala memberikan panduan mereka yang berjaya dan juga mereka yang gagal. Seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa Allah Ta'ala tidak sekadar menceritakan tentang golongan-golongan terdahulu yang berjaya sahaja? Jawapannya sebab Allah Ta'ala nak kita tahu ciri-ciri mereka yang tidak berjaya. Contoh, kita nak belajar di luar negara. Jadi kita nak masuk ke dalam sebuah universiti, kita tak tahu silibusnya bagaimana, lecturernya bagaimana, library-nya macam mana, buku apa yang perlu dibaca. Lalu untuk mendapatkan jawapan tentang cara untuk belajar di sana, bagaimana untuk berinteraksi dengan lecturer dan sebagainya, lalu saya nak tanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak tanya orang yang dah grad ataupun orang yang duk asyik fail saja? Kita nak tanya siapa? Pasti kita nak tanya orang yang dah grad, yang dah berjaya, sebab mereka telah melalui proses pembelajaran di universiti tersebut. Jadi kita nak tanya lecturer mana yang terbaik untuk kita ambil subjek-subjek, dan subjek mana yang kita nak ambil dahulu. Lalu bila kita tanya mereka yang dah grad ni, mereka akan menjawab, okey, ambil dengan lecturer ni, ambil subjek ni dulu. Lalu mereka akan berikan panduan sehinggalah kita grad seperti mana mereka berjaya. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang yang gagal, pasti mereka akan berikan tanggapan yang negatif kepada lecturer, kepada silibus, kepada buku, semuanya serba tak kena. Yang betulnya aku, yang salahnya orang lain. Jadi kita tidak akan mendapat gambaran yang sebenar bagaimana untuk kita melangkah, meneruskan kehidupan kita, meneruskan pembelajaran kita di universiti tersebut. Inilah gambaran yang perlu kita jadikan sebagai satu role model apabila kita nak melangkah ke dalam satu alam kehidupan. Jadi surah Al-Masad ini bercerita tentang sisi negatif yang perlu kita jauhi. Kalau kisah para nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sebagai contohnya merupakan contoh-contoh yang baik yang perlu kita ikuti. Jadi contoh-contoh yang Allah Ta'ala berikan yang berkaitan dengan kejahatan Abu Lahab ini sendiri untuk kita berfikir, adakah aku mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Lahab? Dan juga satu karakter lagi yang disebutkan dalam surah ini, iaitu isteri kepada Abu Lahab. Sebab itu ia berbicara tentang pasangan suami isteri. Jadi sebagai kehidupan kita dalam berinteraksi dengan kehidupan berkeluarga, kita perlu lihat apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang suami dan juga ciri-ciri yang perlu ada pada seorang isteri. Jadi surah ini kedudukannya adalah sebelum surah Al-Kafirun dan juga sebelum surah An-Nas. Qul ya ayyuhal kafirun idza jaa nasrullahi wal fath. Lepas tu tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi apa kaitannya surah Al-Masad ini dengan surah Al-Kafirun dan juga surah An-Nas? Tuan-tuan, dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala menyebutkan wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil. Akan datang kebenaran dan kebatilan akan musnah. Ini dalam surah Al-Isra ayat ke-81. Allah Ta'ala menjelaskan akan datang kebenaran dan akan musnah kebatilan. Jadi pada surah An-Nas menjelaskan tentang kedatangan perkara yang hak, idza jaa nasrullahi wal fath. Manakala pada surah Al-Masad menceritakan tentang kemusnahan kebatilan, sebab berbicara tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab.
Jadi perkaitan yang sangat rapat di antara apa yang disebutkan sebagai kedatangan al-haq ini, kebenaran, dan juga kemusnahan kebatilan. Lalu cerita tentang kedatangan hak ini berada pada surah An-Nas, manakala cerita berkenaan kebatilan ini berada pada surah Al-Masad. Ini perkaitan di antara surah Al-Masad, surah An-Nas dan juga surah Al-Kafirun. Sebelum ini kita berbicara juga tentang surah Al-Ikhlas. Kenapa pada surah Al-Masad ini di penghujung perkataan kan, tabbat yada abi lahabi wa tab, di hujungnya huruf apa? Huruf ba. Lepas tu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, huruf ba. Sayasla naran dhatal hab, huruf wa imra'atuhu hammalatal hatab, huruf ba. Fi jidiha hablum mim masad, huruf apa? Huruf dal. Kenapa huruf dal? Selepas surah Al-Masad adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas bermula dengan Qul huwallahu ahad. Huruf apa tu? Huruf dal. Jadi dalam surah Al-Masad ini dia nak bagi satu hint, satu gambaran tentang surah Al-Ikhlas ini. Sebab surah Al-Masad ini berbicara tentang musuh Allah dan juga musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Lahab ni sering mengganggu Nabi, bagi ugutan untuk membunuh Nabi, menyeksa Nabi, lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas nak menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kau jangan fikir tentang Abu Lahab, aku akan settlekan. Sebab Abu Lahab ni akan masuk ke dalam api neraka, dan semasa di dunia lagi dia akan diberikan balasan. Nanti kita akan melihat kesudahan kisah Abu Lahab, bagaimana dia berakhir meninggalkan dunia. Namun bila mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang permusuhan Abu Lahab, Allah Ta'ala nak menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, engkau sekarang fokus kepada menceritakan kepada orang ramai siapakah Allah. Sebab itu disebutkan Qul huwallahu ahad. Jadi perkaitan di antara satu surah dengan satu surah yang lain akan berikan satu gambaran yang jelas kepada kita tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi apabila berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, surah Al-Masad ini merupakan satu surah yang kita perlu lihat dari sudut mukjizat. Sebelum saya cerita tentang surah Al-Masad, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala menceritakan Alif Lam Mim Ghulibatir Rum Fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun Fi bid'i sinin Lillahil amru min qabl ila akhiril ayah. Alif Lam Mim, Rum telah dikalahkan. Fi adnal ard wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan tentang kekalahan Rom, kerajaan Rom pada ketika itu. Namun dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan bahawa Rom ni akan menang dalam beberapa tahun lagi. Lalu apabila musyrikin Quraisy mendengar surah ini, mereka gelak. Mereka kata, mana mungkin nak kalahkan Parsi dalam masa 10 tahun? Mustahil. Mustahil. Tapi itulah kuasa Allah. Dalam tempoh beberapa tahun, Rom telah berjaya menawan Parsi. Ini menjelaskan tentang perkara ghaib yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi SAW, dan ia masih belum berlaku. Lalu bila orang Quraisy dengar cerita tentang Rom akan mengalahkan Parsi, mereka kata, apa benda lah Muhammad ni cerita? Mana mungkin Rom akan kalah? Mana mungkin Rom akan menang, kembali menawan kerajaan Parsi? Mustahil dalam beberapa tahun. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran Allah dan nak membuktikan bahawa Al-Quran itu merupakan kalamullah dan bukan kalam manusia biasa. Begitu juga dengan surah Al-Masad. Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan
tabbat yada abi lahabin wa tab, maka akan musnah, akan binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ketika ayat ni turun, adakah Abu Lahab telah berhadapan dengan kebinasaan ini? Belum. Lalu bila Abu Lahab dengar cerita ni, dengar tentang ayat ini, sebab Abu Lahab ni cerdik. Abu Lahab ni cerdik. Kalaulah dia nak kata Al-Quran itu tidak betul, boleh saja dia mengucapkan syahadah. Bila mana mengucapkan syahadah, maksudnya dia telah memeluk Islam. Maka bila mana telah memeluk Islam, maka tidak berlakulah tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kalau dia nak buat. Dan dia masuk Islam, dia ucap syahadah, dia kata, tengok Muhammad cerita apa ni, aku sekarang dah masuk Islam. Macam mana pula Allah Ta'ala nak binasakan aku dah masuk Islam? Tetapi Allah Ta'ala tak benarkan. Tidak sekali pun dia cuba untuk memeluk Islam. Allah tak benarkan sebab Allah Ta'ala telah turunkan ayat ini menyatakan kepastian bahawa Abu Lahab akan binasa satu hari nanti, dan dia akan mati dalam kekufuran. Ini adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mukjizat Al-Quran yang menceritakan perkara-perkara ghaib yang masih belum berlaku pada ketika itu. Dan ini juga kalau kita lihat seperti mana yang disebutkan kepada Fir'aun. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Ghafir ayat ke-37. Apa kata Allah? Wasudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Apa kata Allah? Fir'aun ini dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak membawanya melainkan ke dalam kerugian dan kebinasaan. Fir'aun juga kes yang sama. Allah Ta'ala tak benarkan dia untuk memeluk Islam sebab Allah Ta'ala menjanjikan kebinasaan. Sebab apa? Sebab mereka ini, kedua-dua mereka ini telah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Bila mana Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang buruk kepada mereka, maka Allah Ta'ala akan pastikan perkara tersebut berlaku. Jadi inilah merupakan satu mukjizat. Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran cerita-cerita benda-benda yang masih belum berlaku. Lalu bila mana perkara tersebut berlaku, baru mereka tahu bahawa itu adalah kalam Allah dan bukannya kalam manusia. Baik, kita nak berkenalan dengan Abu Lahab ini. Siapakah Abu Lahab? Abu Lahab berbeza dengan Abu Jahal. Abu Lahab merupakan bapa saudara Nabi SAW. Okey, dan Abu Lahab ni dia berasal daripada Bani Hashim. Jadi Abu Lahab tu pada ketika itu merupakan seorang lelaki yang kaya, seorang lelaki yang famous, dan seorang lelaki yang handsome. Ibaratnya pada hari ini seorang lelaki corporate yang kaya, yang handsome dan terkenal di seluruh dunia. Ibaratnya begitulah. Okey, Abu Lahab. Dan Abu Lahab ni juga merupakan bapa mertua kepada anak Nabi SAW, anak perempuan, iaitu Ruqayyah. Okey, Ruqayyah pernah berkahwin dengan Utbah bin Abi Lahab. Ruqayyah berkahwin dengan Utbah bin Abi Lahab, maksudnya berkahwin dengan anak Abu Lahab. Jadi mereka mempunyai perkaitan yang sangat rapat lah antara Nabi dan juga Abu Lahab, kan? Lalu bila Nabi mengisytiharkan kenabian, kerasulan, dia paksa, Abu Lahab paksa anak dia supaya menceraikan Ruqayyah. Mana masa tu, mana suami Ruqayyah ni tak ada Islam lagi lah. Sebelum itu. Okey. Jadi Abu Lahab paksa supaya anaknya menceraikan Ruqayyah. Lalu Utbah pun menceraikan Ruqayyah. Kemudian Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik daripada Utbah. Allah Ta'ala menjodohkan Ruqayyah dengan Uthman bin Affan. Jadi Ruqayyah berkahwin dengan Uthman bin Affan.
lari daripada anak Abu Lahab, berkahwin dengan Uthman bin Affan yang pada ketika itu merupakan seorang yang sangat hebat pada ketika itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila mana perkahwinan ni kan akan berlaku masalah sekiranya anak yang berkahwin tu duduk dengan mak bapak. Sebab apa? Kadang-kala mak bapak ni terlalu kontrol kehidupan anak dia, sehingga kan menantu dia sekali terpaksa mengikut apa yang dikehendaki oleh mak juga ayah. Jadi kalau kita esok anak-anak kita kahwin kan, kita kena faham lah bila mana menantu kita berada dalam rumah kita, kadang-kadang dia tak selesa duduk di rumah kita. Jadi kita kena faham. Sebab itu orang yang belum kahwin, esok dah kahwin, carilah duduk rumah sendiri, supaya kita tak nak berlaku perbezaan pandangan, tidak mahu berlaku perselisihan di antara mak ayah dan juga anak-anak ni. Okey, mungkin ada yang tidak ada masalah, dia nak anak-anak dia duduk sekali, tapi kadang-kadang bila anak-anak duduk sekali ni, semua benda nak kena ikut mak ayah. Jadi kadang-kadang menantu ni dia rasa tak selesa lah. Okey, ini yang berlaku kepada Abu Lahab ni. Dia kontrol kepada anak dia, dia paksa anak dia menceraikan Ruqayyah, lalu dia pun menceraikan Ruqayyah, dan Allah Ta'ala memberikan jodoh yang lebih baik, iaitu mengahwinkannya dengan Uthman bin Affan. Baik, Abu Lahab ni memang jelah, kita kalau kita ada anak saudara, kadang-kadang kita tak tergamak buat benda-benda yang memalukan dia, buat benda-benda yang menjatuhkan air muka dia. Tetapi Abu Lahab ni pelik. Dia sanggup buat sesuatu yang yang menyebabkan Nabi SAW rasa terguris. Okay? Terasa Nabi SAW itu dengan tujuan dia boleh puaskan hati dia. Sebab itu anak Nabi SAW yang meninggal, iaitu Al-Qasim, sebab Al-Qasim ni meninggal pada usia yang muda. Bila Al-Qasim ni meninggal, dia datang ke rumah Nabi. Sebab Nabi dengan Abu Lahab ni hidup berjiran. Mereka berjiran. Jadi bila dia dengar Al-Qasim ni meninggal, dia datang rumah Nabi, dia menjerit-jerit, dia menari-nari, seronok sebab Al-Qasim ni meninggal. Nak menunjukkan protes lah, bahawa inilah engkau peluk agama lain, inilah akibatnya. Tuan-tuan, kita kalau mak kita ni sebagai mak saudara kan, bapak saudara, kita mungkin lah tak sampai hati buat benda-benda yang macam tu. Tapi Abu Lahab sanggup buat begitu sebab nak memuaskan hati dia dan nak menyatakan bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad itu salah. Apa yang aku bawa daripada nenek moyang aku itulah perkara ataupun agama yang betul. Jadi sebab itulah kenapa Allah Ta'ala merakamkan satu surah khas kepada Abu Lahab, disebabkan yang pertamanya, dia ni memang bapa saudara yang teruk lah, yang tidak berperi kemanusiaan. Bapa saudara yang teruk. Yang kedua, jiran yang teruk. Kita kalau jiran kan, kalau orang meninggal, kita tak sampai hati nak pergi dekat rumah tu siap menjerit, siap menari lagi. Tapi Abu Lahab sanggup. Sebab itu kisahnya dirakamkan di dalam Al-Quran dan diberikan satu nama khas untuk dia. Dan Abu Lahab ini sifatnya sama seperti sifat iblis. Apa sifat iblis? Iblis ni ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan untuk dia tunduk sujud kepada Nabi Adam AS, apa kata dia? Dia kata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata, aku lebih baik daripada dia. Aku dijadikan daripada api, sedangkan dia dijadikan daripada tanah. Jadi Abu Lahab ni sifat dia sangat bongkak dengan kekayaan yang dia ada. Dia sangat takbur dengan kedudukan yang dia ada. Sebab Abu Lahab ini merupakan antara mereka yang terkaya berada pada ketika itu, dan dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar, yang merupakan pemimpin Quraisy pada ketika itu, dan dia menggunakan kekuasaannya untuk menyeksa Nabi SAW.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bila mana kita tak suka seseorang tu, kita hanya tidak suka kepada sifat buruk yang ada padanya. Jangan sampai kita tak suka seorang disebabkan sifatnya yang sedikit itu, sifat buruknya yang sedikit itu menyebabkan kita tak setuju dengan semua kebaikan yang dia buat, tak setuju dengan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Jadi jangan lihat orang tu dari sudut mengeneralisasikan kesalahan seseorang tanpa melihat kebaikan yang dibuat. Tengok dulu, mungkin kesilapan tu kecil saja, okey, kebaikannya banyak. Jadi kita tak suka disebabkan kesilapan dan juga kekurangan yang ada pada dia, bukannya keseluruhan apa yang ada padanya. Jadi bila dia buat kebaikan, so kita kena judge, kena adil. Bila berikan pendapat, kena adil. Jangan terus tolak disebabkan kelemahan dan juga kesilapan kecil yang telah dilakukan. Baik, kita nak masuk sedikit tentang cerita berkaitan dengan Abu Lahab ini. Sebelum kita masuk tentang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, saya nak ceritakan adat orang Arab ketika mana nak beritahu masyarakat terdapat sesuatu yang emergency. Dia akan naik ke atas bukit dan dia akan tanggalkan pakaian dia semua. Okey, naik atas bukit, tanggalkan pakaian dia semua, dan dia akan sebut ya sabahah. Ya sabahah ini sebagai satu simbol menyatakan terdapat emergency. Pada perkataan yang sahabat memang dia akan gunakan perkataan. Yes. Ini adat masyarakat Arab. Bila nak bagi tahu terdapat satu emergency, dia akan naik ke atas bukit, buka semua pakaian ni. Okey, apa tujuan dia buka pakaian? Okey, mungkin kalau orang yang dengar, dia boleh tahulah ada emergency. Tapi kalau orang yang tak boleh dengar jauh, tapi dia nampak seseorang yang dalam keadaan tidak berpakaian, dia tahu itu ada emergency. Sebab itu mereka menanggalkan pakaian. Lalu Nabi SAW menggunakan metod yang sama untuk memberitahu kepada masyarakat terdapat satu perkara yang sangat penting. Cuma Nabi tak buat satu benda lah, iaitu membuka pakaian. Jadi Nabi buat metod yang sama. Dia panggil orang ramai, Nabi menyebutkan ya sabahah. Okey, bila sebut ya sabahah, maksudnya apa? Maksudnya ada satu perkara yang emergency. Jadi bila emergency, orang akan datang berkumpul di tempat tersebut. Ini kira macam ni lah, apa, sistem media pada ketika itulah. Media kan, kita hari ni kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada media-media yang boleh kita sebarkan maklumat. Tapi pada ketika itu, mereka menggunakan medium dengan menjerit menyebut ya sabahah, kemudian menanggalkan pakaian, menunjukkan bahawa terdapat satu perkara yang emergency. Okey, sebab itu kita hari ini dalam media sosial sebagai contohnya, ada perkara yang baik, ada perkara yang tak baik. Jadi kita tahu Facebook sebagai contohnya, jika digunakan dengan cara yang baik, maka kita akan mendapat manfaat daripada Facebook. Begitu juga dengan Twitter. Jadi tugas kita kena buat apa? Kita kena pisahkan antara kebaikan dan juga keburukan yang ada pada media-media ini. Sebab hari ini orang menggunakan media ini dengan cara yang pelbagai. Bila media digunakan dengan cara yang baik, maka orang akan mendapat manfaat. Tapi kalau media digunakan untuk menyebarkan fitnah, menceritakan perkara-perkara yang tak betul tentang orang lain, mengaibkan orang lain, memalsukan berita, ini tugas kita sebagai umat Islam, iaitu untuk kontrol. Satu, yang pertama. Yang kedua, untuk pisahkan antara kebaikan dan juga keburukan. Jadi kena filter lah kehidupan kita hari ni. Kita tak tahu benda tu, cerita yang sampai kepada kita tu sama cerita yang betul atau cerita yang salah. Sebab tu bila cerita yang begini, kita perlu menyahut apa yang Allah Ta'ala sebutkan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Perlu jelas, perlu cari kepastian berita-berita yang sampai kepada kita.
Jadi fashtama'at ilaihi Quraisyun, bila sebut ya sabaha, ya sabah itu adalah tanda emergency, lalu masyarakat Quraisy pun datang berhimpun pada ketika itu. Faqala ara'aitum in haddathtukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum. Dia kata, adakah kamu akan percaya sekiranya aku katakan musuh akan datang menyerang kamu daripada bukit tersebut? Akuntum tusaddiquni, adakah kamu akan percaya? Qalu na'am. Mereka akan mengatakan, mereka kata apa? Ya. Kenapa mereka kata ya? Sebab mereka telah mengenali Nabi SAW ni merupakan seorang yang amanah, yang tidak pernah berbohong. Jadi mereka kata ya. Fa inni nadhirun lakum, sungguhnya aku memberikan peringatan kepada kamu, baina yadi adzabin syadid, kamu akan beroleh apa? Azab yang sangat pedih. Faqala Abu Lahab, maka berkatalah Abu Lahab, alihadza jama'tana, untuk inikah engkau menghimpunkan kami? Tabballaka, dia kata celakalah, binasalah engkau wahai Muhammad. Sekarang dia keji Nabi Muhammad. Fa anzalallahu azza wa jalla tabbat yada abi lahabin ila akhiriha. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai menjawab apa yang Abu Lahab buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direct ayat ini turun sebab dia dengan terang-terangan menghina dan juga mengeji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini peristiwa ataupun kita katakan sebagai asbabun nuzul, sebab kenapa ayat ini turun. Okey. Jadi walaupun ayat ini berbicara tentang Abu Lahab, jangan anggap ianya tak ada kena-mengena dengan kita. Contoh tadi kita bercerita tentang medium komunikasi. Okey. Mereka mengatakan ataupun menggunakan metod tertentu. Bagaimana pula kita pada hari ini? Adakah kita sebagai umat Islam yang turut terlibat dengan menyebarkan fitnah? Kita dengar fitnah, lepas tu kita pun share beramai-ramai. Dengar satu peristiwa yang kita pun tak confirm betul atau tidak, kita terus share tanpa usul periksa. Ramai dulu kan, sampai berita ada seorang ustaz ni meninggal, kita pun share inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupa-rupanya ustaz tu tengah duduk dekat kedai mamak. Jadi berita-berita sebegini perlu kita teliti sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Jadi dekat Facebook saya confuse sekarang, berita yang betul dengan berita yang salah saya tak pasti kan. Bila sekarang ni lah dekat-dekat dengan politik ni, dengan pilihan raya ni, kisah politik pening kepala kita, yang mana satu yang betul salah. So sebaik-baiknya sebagai umat Islam adalah diam itu lebih baik daripada kita duk komen benda-benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita nak tunjuk pandai kat orang, kita pun komen. Sedangkan komen tu pun kita tak pasti berita tu betul ataupun salah. Jadi sebaik-baiknya kita diam. Diam tidak semestinya kalah. Diam tidak semestinya kalah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada orang Yahudi selalu mencerca dia, menghina dia, Nabi tidak membalasnya secara direct. Nabi diam, Nabi senyum. Okey? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Contoh kita tengok perkataan tabbat. Tabbat ini datang dalam bentuk past tense. Past tense maksudnya telah binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Tuan-tuan, ketika mana ayat ni turun, Abu Lahab masih belum dibinasakan. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menggunakan past tense ketika berbicara tentang Abu Lahab ini? Kita kena faham, past tense tidak sekadar bermaksud sesuatu yang telah berlaku pada masa yang lalu. Past tense juga di dalam Al-Quran menunjukkan sesuatu yang pasti berlaku. Itu yang pertama. Past tense kebiasaannya kita faham
sesuatu yang berlaku pada masa lalu. Tapi past tense dalam Al-Quran menunjukkan sesuatu yang pasti akan berlaku walaupun ia masih belum berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan past tense di dalam bahasa Arab menunjukkan doa. Contoh, kita duk katakan barakallah, kan kita orang kahwin kita sebut apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikum. Baraka itu adalah past tense. Ataupun kita sebut jazakallahu khaira. Jazaka itu adalah past tense. Past tense ini tidak bermaksud sesuatu yang telah berlaku, tetapi past tense di sini bermaksud doa. Jadi perkataan yang pertama, tabat, maksudnya sesuatu yang pasti berlaku. Yang keduanya, ia merupakan satu doa. Jadi kalau macam kes ni, makna doa untuk binasakan Lahab. Abu Lahab. Okey. Baik. Yang kedua, saya nak terangkan perkataan tabba itu. Terjemahan tulis apa? Binasa. Tetapi dalam bahasa Arab, tabba ini bermaksud kebinasaan yang berlaku secara perlahan-lahan. Dia bukannya sekaligus. Kalau kemusnahan yang berlaku secara sekaligus, itu kita namakan sebagai halak. Ha, lam, alif, kaf. Ha, lam, alif, kaf. Itu bermaksudnya kemusnahan yang sekaligus. Contoh, kalau orang aksiden meninggal, itu namanya apa? Halak. Maksudnya meninggal secara mengejut. Itu namanya halak. Tetapi Abu Lahab ni, dia tidak meninggal secara mengejut. Dia meninggal perlahan-lahan. Nanti kita akan sebutkan penyakit yang dialami oleh Abu Lahab. Abu Lahab ni telah mengalami satu penyakit dan akhirnya menyebabkan dia mati. Maksudnya Allah Ta'ala bukan saja seksa dia di akhirat, tapi bermula di mana? Di dunia lagi. Inilah akibat apabila menghina Nabi secara terangan. Sebab Muslim, orang yang kafir ni, ada yang dia kafir tetapi dia tidak buat jahat kepada Nabi. Contoh Abu Talib, kan? Dia kafir tapi dia tak buat jahat kepada Nabi. Nanti kita akan terangkan nanti golongan-golongan ini, dan kita akan melihat di manakah kedudukan Abu Lahab. Sebab itu ada satu syair disebutkan, dia kata kuntu syabban, aku ni dulu muda, fasirtu taban, lalu kemudian aku jadi apa? Tua. Maksudnya tua tu dia mengalami proses daripada muda kepada tua, dan akhirnya kita meninggal. Itu masuk perkataan tabat. Dan ini juga berlaku kepada Fir'aun. Sebab kalau tuan-tuan melihat surah Ghafir ayat ke-37, Allah Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun. Apa kata Allah Ta'ala? Wasudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Fir'aun ini dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu hanya membawa kerugian dan kebinasaan. Tengok perkataan tabab, surah Ghafir ayat 37. Tengok, wasudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Tabab juga berasal daripada perkataan tabat. Maksudnya Fir'aun juga mengalami cara yang sama bila dia mati. Maksudnya meninggal secara perlahan-lahan. Tengok contoh, Fir'aun ni dia suruh hamba-hamba, orang suruhannya untuk membunuh anak-anak lelaki, betul? Okey. Tetapi bila mana Nabi Musa AS dihanyutkan dan sampai ke istananya, kan, isteri dia ambil tak bagi Nampak tak sekarang ni Nabi
Firaun ini akan dibinasakan oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Tengok proses Dia mula dia suruh orang-orang dia untuk membunuh anak-anak lelaki. Tetapi apabila Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan dan sampai di istananya, lalu isteri dia ambil dan kata janganlah bunuh. Sebab Firaun dia tak ada anak dengan isteri dia. Jadi dia teringin sangat ada anak isteri dia tadi, jadi kata janganlah bunuh. Nampak? Itu yang pertama. Selepas itu Nabi Musa dilantik menjadi nabi dan kemudian kesudahannya dia mati ditenggelam di dalam laut. Nampak tak kebinasaannya berlaku secara perlahan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan perkataan yada? Yada ni maksudnya tangan. Kenapa tak sebut kaki ke? Tak sebut anggota badan yang lain? Kenapa tangan? Ada dua sebab. Yang pertamanya, pelakuan maksiat, dosa dan sebagainya kebiasaannya menggunakan apa? Menggunakan tangan. Orang mencuri guna tangan. Orang merompak guna tangan. Orang membunuh guna. So tangan ni nak menunjukkan kerja dan juga perbuatan yang kita lakukan. Sebab tu digunakan tangan. Itu yang pertama, kenapa digunakan tangan. Yang kedua, disebutkan oleh Az-Zamakhsyari yang meninggal pada tahun 538 Hijrah dalam kitabnya Al-Kasyaf. Dia kata, kenapa yada ini digunakan? Sebab diriwayatkan bahawa Abu Lahab pernah mengambil batu dan melontarkan kepada Nabi SAW. Jadi sebab itulah perkataan yada itu digunakan di dalam ayat ni. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Persoalan seterusnya, okey. Kenapa Allah Taala musnahkan tangan? Okey. Baik, dalam perang, cuma imagine, cuba balik tengok. Tuan-tuan pernah tengok kisah-kisah orang berperang kan, masyarakat Arab berperang kan. Dia akan guna dua belah tangan. Kalau perasanlah. Belah kanan pegang apa? Pedang. Belah kiri pegang apa? Pegang perisai. Okey, bukan pegang cota pula kan. Belah kanan pegang pedang. Okay, pedang untuk apa? Untuk menyerang. Perisai untuk apa? Untuk bertahan. Lalu Allah musnahkan kedua-dua tangan supaya Abu Lahab tak boleh serang dan tak boleh bertahan. Jadi bila tangannya dimusnahkan, dia tak boleh lagi nak serang Nabi SAW dan dia tak mampu nak pertahankan diri dia. Dan itulah akibatnya apabila menentang Nabi SAW. Lalu Allah musnahkan kedua-duanya nak menunjukkan bahawa inilah akibatnya orang yang tidak mahu ikut suruhan Nabi SAW bila mana diberikan peringatan berkali-kali. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila orang tegur kita, jangan mudah. Kita kadang-kadang bila orang tegur ni, kita mudah, orang kata lah, mudah mengelupur. Sebab orang tegur kita tu sebab tanda orang sayang kita. Dengar dulu. Jangan bila dia tegur terus tolak ke tepi. Kita kena berlaku al-insaf. Al-insaf ni berlaku adil. Salah satu cara untuk berlaku adil adalah dengar pendapat orang terlebih dahulu, baru kita bagi pendapat kita. Baru judge. Jangan judge sebelum dia memberikan pendapat. Saya faham dalam organisasi, saya duduk di universiti, kita faham bila kita buat mesyuarat, kadang-kadang kita nak pastikan pendapat kita ni mesti diterima.
Kan? Dan kita tahu dah dalam organisasi kita tu ada jenis yang dia orang ni suka kritik je. Masuk meetingnya kritik. Lalu kebetulan kita chair meeting tu kan. Chair meeting tu. Sebelum dia tu nak sebut, tak payah sebut. Dia belum bagi pendapat. Jadi orang yang adil, pemimpin yang adil adalah dia dengar terlebih dahulu baru buat keputusan. Dan boleh jadi apa yang dia bagi tahu tu lebih baik daripada pandangan kita. Kena dengar dulu. Okey? Ini kan yang duduk kat universiti yang ada dalam organisasi fahamlah. Kita nak capai satu kata sepakat tu bukan senang. Baik. Abi Lahab. Okey, Abi Lahab. Dia Abu ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai kunyah. Kunyah, kaf nun ya ta marbutah. Kunyah ni maksudnya gelaran. Contoh, Abu Hurairah. Kenapa diberikan gelaran Abu Hurairah dengan nama tersebut? Sebab Hurairah ni maksudnya apa? Hirrah ni maksud kucing. Abu Hurairah ni suka kucing. Bukan sebut Abu Hurairah tu dia tu bapa kepada kucing tu, tak. Maksudnya gelaran menunjukkan dia tu kasih kepada kucing tersebut. Contoh lagi. Okey, durian apa kita sebut bahasa Arab? Okey, duri syaukah. So kita kata Abu Syaukah. Kenapa sebut Abu Syaukah? Sebab dia bukan bapa duri, tapi sebab apa? Buah itu memiliki banyak duri. Rambutan. Rambut apa rambut? Sya'run kan, kita kata Abu Sya'r. Bukan kita kata dia tu bapa bulu. Tapi dia tu banyak bulu. Jadi itu adalah gelaran lah. Gelaran. Okey, Abu Lahab. Apa maksud Lahab? Lahab ni maksudnya nyalaan. Sebelum saya bagi maksud, saya nak tanya tuan-tuan dan puan sekalian. Bila dengar perkataan Abu Lahab, apa yang terbayang dalam kepala tuan-tuan dan puan sekalian? Negatif ataupun positif? Maksud Lahab tu? Negatif. Tahu tak tuan-tuan dan puan sekalian? Lahab tu maksudnya nyalaan. Nyalaan ni maksudnya orang Arab, muka yang bernyala, yang kemerah-merahan, itu menunjukkan seseorang yang handsome. So Abu Lahab ni merupakan seorang handsome. Kan, lepas ni kata aku nak bagi nama anak Abu Lahab lah. Okey. Cuma Abu Lahab ni siapa yang bagi gelaran ni? Allah yang bagi gelaran. Bila Allah beri gelaran, pasti ada benda yang tersembunyi yang perlu kita cari. Kenapa disebutkan nama Abu Lahab? Sebab nama dia asal apa? Abdul Uzza. Abu Lahab ni sangat fanatik dengan berhala Uzza. Sangat fanatik. Begitu juga dengan isteri dia. Bila bersumpah, dia kata Wallat wal Uzza. Bersumpah dengan Tuhan Lat dan juga Tuhan Uzza. Jadi Lahab bermaksud nyalaan api. Jadi kita tanya, kenapa Allah Ta'ala berikan Abu Lahab, okey, dalam gelaran Abu Lahab, sedang kita tahu Abu Lahab ni bukan seorang yang jahat. Dari sudut bahasa, Lahab maksudnya sesuatu yang nyalaan, yang sebab Abu Lahab ni, kalau perempuan tengoklah, dia adalah kaya, famous, handsome. Bukankah ini yang dicari-cari oleh wanita? Tetapi kenapa Allah Ta'ala berikan perkataan Lahab itu? Sebab dia merupakan ahli neraka. Di dalam neraka kan ada api yang menyala-nyala. Sebab itulah dinamakan, diberi gelaran sebagai Abu Lahab. Jadi konotatif sekarang ni memang konotatif negatif lah. Walaupun dari sudut bahasa Lahab itu maksud sesuatu yang positif.
Tadi yang nak bagi nama Abu Lahab tak jadilah. Okey. Sebab dia disebutkan dalam surah ini juga, sayasla naran dzata lahab. Tengok perkataan lahab tu, dzata lahab. Lahab tu bukan refer kepada Nabi nama Abu Lahab tu, tapi refer kepada api yang berada di dalam neraka. Okey, jadi tuan-tuan, lepas ni jangan bagi nama anak dengan nama Abu Lahab. Baik. Tengok perkataan ni, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada berapa perkataan tabba kat situ? Ada berapa? 2. Satu di depan, satu di belakang. Okey. Disebutkan al-awwalu, maksud yang pertama iaitu tabbat itu du'aun, sebagai satu doa. Tabbat pertama yang tunjuk ke depan tu disebutkan al-awwalu du'aun wathani khabarun. Okey. Yang pertama itu merupakan satu doa. Yang kedua itu nak menunjukkan bahawa pasti Abu Lahab itu akan musnah. Maksudnya yang depan ni, doa itu doa daripada siapa? Doa bila seseorang menyebut tabbat yada, maksudnya mendoakan supaya Abu Lahab binasa. Okey, sebab ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tahu kenapa dia patut berada di dalam neraka. Sebab hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Kita tak mampu untuk nak bagi hidayah kepada orang. Jadi bila mana Allah Taala menyuruh Nabi untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, tetapi kaumnya masih berdegil, bahkan menyerang, cubaan membunuh, menyeksa. Okey, lalu Allah Ta'ala kata kepada Nabi, tak apa, biar aku settlekan Abu Lahab ni, engkau uruskan soal cerita tentang qul huwallahu ahad. Baik, sekarang kita nak tahu bagaimana bila sebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab. So bagaimana Abu Lahab ni boleh mati? Tuan-tuan, Abu Lahab telah mengalami satu penyakit yang sangat kronik, dan penyakit ini boleh berjangkit kepada orang lain. Lalu anak dia lari sebab takut berjangkit, dan dia mati secara perlahan-lahan dan terpaksa mengalami penderitaan disebabkan penyakit tersebut. Dan bila dia meninggal, orang tak berani dekat dengan dia. Sebab apa? Sebab takut penyakit tu penyakit. Nampak tak kehinaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Abu Lahab ini disebabkan apa? Sebab buat benda-benda yang menyakitkan hati Nabi SAW. Tuan-tuan, tadi kita cerita Abu Lahab ni, dia kaya, dia famous, dia handsome, tetapi Allah Ta'ala tarik nikmat dalam sekelip mata. Sebab itu kita kena faham, tuan-tuan, hakikat kejayaan ni, yang dinamakan kejayaan ini, bukannya bila mana kita sekadar mempunyai harta yang banyak, rumah yang besar, anak yang ramai, kereta yang besar. Jika itulah ukuran kejayaan, kita hanya melihat kejayaan di dunia saja. Di manakah tanggungjawab kita apabila mana hakikatnya kita ini berasal daripada syurga, dan kita akan kembali di tempat di mana kita diciptakan. Cuma bila nak sampai ke syurga itu, ada satu jalan yang menyebabkan kita tersekat, yang menyebabkan kita tergencil lalu masuk ke dalam api neraka. Sebab itu bila membaca kisah Nabi Adam AS, kita akan rasa kerinduan kita kepada tempat kita dilahirkan suatu ketika dahulu, tempat asal kita, kampung kita. Jadi bila kita ni mari macam musafir lah di dunia ni, kita nak balik ke kampung halaman kita. Ada orang musafir tak nak balik.
Contoh kan, orang Malaysia pergi Australia tak nak balik dah sebab kutip buah anggur. Kaya sana, duduk sana kan, dia rasa seronok lah kat sana kan, sejuk kan, tak nak balik. Tapi nun jauh di hati ketika mendengar takbir raya, kita akan rasa apa? Aku nak balik juga kampung aku, walaupun susah perjalanan nak balik ke kampung aku. Okay? Dan ada yang dalam perjalanan tak sampai, terbang jatuh lalu meninggal pada ketika itu, tak sampai di kampung halaman. Sebab itu disebutkan di sini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, seorang yang famous, tidak dapat membantunya bila mana Allah Ta'ala telah menjanjikan kebinasaan terhadapnya. Jadi harta itu tidak boleh memberikan manfaat secara total kepada diri manusia. Dan disebut sebagai kasab itu, kasab juga dimaksudkan sebagai al-aulad. Kenapa al-aulad? Sebab kita nak anak yang meneruskan legasi kita. Kalau kita ada harta yang banyak, kita nak suruh siapa yang jaga ni? Anak-anak. Sebab itu, selain mengejar harta, kita juga mengejar untuk mendapatkan anak yang ramai. Supaya apa? Supaya anak-anak lah yang boleh mewarisi harta-harta yang kita kumpul selama hari ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila mana disebutkan ma aghna anhu maluhu, tadi Allah Ta'ala sebutkan tabbat yada, tangan. Kita ada kuasa, kita ada harta. Jangan menggunakan harta tersebut nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ada anak yang ramai, anak berjaya. Oh ni anak saya ni doktor. Dengan tujuan apa? Nak beritahu bahawa akulah mak ayah kepada orang yang hebat ni. Maksud saya berbangga tu tak ada masalah. Cuma menunjuk-nunjuk lebih-lebih. Ni kereta anak saya baru beli semalam, kereta Porsche. Kan ada rasa apa? Rasa nak tunjuk kepada orang bahawa anak aku hebat. Sebab apa anak aku hebat? Sebab aku hebat. Anak kata macam tu lah. Sebab akulah mak ayah dia. Jadi tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan sekalian satu ayat ni supaya kita faham hakikat kejayaan itu apa. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Saya pernah bincang sebenarnya, tapi saya nak sebut sekali lagi. Surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما اعلموا ketahuilah annamal hayatud dunya la'ib, sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan satu permainan. Tuan-tuan, apa yang ada di dunia ini sebenarnya satu permainan, sedar ataupun tidak sedar. Walahwun, dan juga satu hiburan. Wazinatun, dan juga perhiasan. Watafakhur. Apa maksud tafakhur? Tafakhur ini bermaksud kita duk bangga-bangga dengan harta yang kita ada, kita duk bangga-bangga dengan anak yang kita ada, menunjuk-nunjuk kepada orang. Fil amwali wal takathurun fil amwali wal aulad. Tiap-tiap hari duk kejar nak cari harta. Salah ke cari harta? Tak salah. Tapi yang salahnya menjadikan pencarian harta itu sebagai matlamat kehidupan. Sebab kita kena ingat, saya sebutkan dalam surah Al-Fatihah,
Matlamat kehidupan kita adalah iyyaka na'budu, iaitu beribadah kepada Allah SWT. Dan harta itu sebagai apa? Iyyaka nasta'in, sebagai wasilah, cara untuk kita menuju kepada matlamat. Jadilah orang kaya yang sentiasa memberikan sumbangan kepada orang lain. Ada kereta besar, ada rumah besar, jadi manfaatkan rumah kereta tersebut untuk manfaat orang lain. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan tak perlu tunggu kita jadi kaya. Apa yang kita ada, kita boleh bagi untuk manfaat orang lain. Kadang-kadang orang datang minta derma dengan kita kan. Datang, saya daripada Mak Tafiz, saya jual cheesecake RM25 je. Apa salahnya kita bagi kan? Betul tak betul itu cerita lain lah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita untuk kita buat baik. Tapi kadang-kala kita herdik orang tu, kita hina orang tu. Dan memang hari ni banyak kes-kes tertentu yang tipu dan sebagainya. Tetapi kita kena fikir macam ni. Bila orang minta dekat kita, inilah peluang untuk kita buat kebaikan. Tapi kalau kita duk fikir, ini tak betul ni daripada mana ni? Benda yang negatif, itu terpulang kepada dia. Bagi sekadar kita yang kita mampu. Itu dia nak tipu ke, sindiket ke apa, itu terpulang kepada dia. Okey? Jadi kalau orang datang jual kuih kan, dia jual bukannya minta. Belilah. Just sekadar nak membantu, kata inilah peluang aku buat kebaikan. Jadi nak buat kebaikan ni tak perlu ada harta yang banyak. Harta dalam negara dan juga luar negara. Di negara Iskatan Bola. Sebab itu tuan-tuan, nak melihat nikmat dunia ni, melihat nikmat dunia, kita kena lihat orang yang lebih kurang daripada kita. Kalau kita melihat nikmat dunia, melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, kita akan ada perasaan hasad. Contoh kan, kita nak kereta Proton kan, tengok kawan kita sekolah sama, grade sama, dah naik kereta Porsche, BMW. Ini tak aci kan, grade sekali, belajar sekali, asal dia boleh pakai kereta besar. Ini mesti skim cewek kaya. Nampak tak? Free fitnah orang. Duduk rumah flat, tengok kawan kita balik kampung. Kau duduk mana? Kau tak adalah, duduk rumah banglo. Banglo. Padahal dia dulu SPM pun tak lulus. Ini mesti jual orang punya. Nampak? Bila kita membezakan nikmat dunia, membezakan dengan orang yang lebih daripada kita, akan timbullah perasaan hasad. Sekarang kita kena ubah. Nak lihat dunia, lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Alhamdulillah, aku pakai kereta Proton. Kawan aku naik motor je. Alhamdulillah, aku naik motor. Kawan aku naik basikal je. Alhamdulillah, aku naik basikal. Kawan aku jalan kaki je. Alhamdulillah, aku jalan kaki. Kawan aku tak ada kaki sebelah. Alhamdulillah, aku ada kaki sebelah. Kawan aku dah selamat meninggalkan dunia. Nampak tak? Bila kita membandingkan nikmat dunia dengan orang yang lebih rendah pada kita, kita akan rasa syukur. Tapi kalau kita membandingkan nikmat dunia dengan orang yang lebih tinggi, yang lebih hebat daripada kita, kita akan rasa hasad, dengki. Salah satu nak mengubat hasad, dengki adalah tukar cara berfikir. Sebab kita mesti terdetik punya lah. Asallah dia boleh kaya, aku tak kaya. Padahal dia tu SPM tak lepas. Contoh. Terdetik benda-benda yang menyebabkan kita fitnah orang. Dan apabila melihat nikmat akhirat, bandingkanlah dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Realiti pada hari ini kita duk bandingkan dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Okeylah, aku solat wajib aku buat semua. Ada kawan aku tak solat. Okeylah, aku solat
Sekali je satu waktu ada kawan aku tu memang terus tak solat langsung, pergi masjid pun tidak. Nampak tak? Kita duk bandingkan dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Tengoklah orang yang lebih hebat daripada kita. Kawan aku tu selalu pergi masjid, solat jemaah di masjid, selalu tahajud, selalu buat. Aku nak jadi macam dia lah. Kawan aku tu harta banyak kan, tapi dia bagi harta tu kepada orang lain. Sebab itu hasad ni ada dua benda yang kita boleh hasad. Hasad la hasada illa fisnatain. Kita tak boleh hasad kecuali kepada dua perkara. Yang pertamanya adalah orang yang banyak harta dan dia belanjakan harta dia untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ada ilmu, dia manfaatkan ilmu tu untuk orang lain. Ini yang perlu kita hasad. Kita boleh hasad dekat dia. Okey. Jadi sama kita doakan supaya kita menjadi orang yang bersyukur, bukannya orang yang kufur dengan nikmatnya lalu kita menjadi mereka-mereka yang disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Sayasla naran dzata lahab. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Ayat sebelumnya, apa ayatnya? Apa ayatnya? Okay, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sebelum itu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Tabbat yada itu datang dalam bentuk past tense. Dan saya katakan past tense itu akan pasti berlaku. Okey. Sekarang ini ayat ini menggunakan sin. Sin ini ataupun dalam bahasa Arab disebutkan sebagai saufa. Saufa maksudnya akan. Jadi diringkaskan sin. Okey. Sa ni maksudnya akan. Yasla adalah present tense. Yasla adalah present tense. Tadi Allah Ta'ala gunakan past tense. Sekarang Allah gunakan sin dan juga present tense. Okey, saya nak terangkan begini Penggunaan past tense tadi menunjukkan sesuatu yang pasti berlaku dalam jangka masa terdekat, iaitu di mana? Di dunia. Sebab itu Abu Lahab diseksa begitu. Okey. Sayasla naran dzatal lahab. Ni cerita bila ni? Dibakar dalam api ni bila? Cerita bila? Cerita kita dah nampak akhirat tu jauh ke dekat? Nampak macam jauh kan? Tapi hakikatnya akhirat itu dekat. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-6 dan juga yang ke-7, apa kata Allah? Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu jauh, sedangkan kita melihat hari kiamat itu sangat dekat. Jadi sin digunakan sin menunjukkan lil qarib, untuk sesuatu yang dekat. Tapi yang dekat ini berbicara tentang hari kiamat. Tadi fi'il madhi tadi, tabbat yada abi lahabi wa tab, berlaku dalam masa terdekat, tapi berlaku di mana? Di dunia. Itu perbezaan di antara tabbat yada abi lahabi wa tab dengan sayasla naran dzata lahab. Okey. Inilah akibatnya bila mana berbangga-bangga dengan harta yang ada, dengan pangkat yang ada, dengan wajah kecantikan yang ada, dan pada masa yang sama menghina Nabi SAW, maka Allah Ta'ala kata sayasla naran dzata lahab. Tuan, sama apa? Okey, tadi kita kata Abi Lahab, nyalaan secara bahasa kita kata Abu Lahab maksud seorang yang handsome. Okey, tapi lahab di sini bermaksud api yang berada di dalam api neraka. Sebab itu kita kiaskan perkataan lahab ini dengan lahab yang pertama tadi. Kita kata Allah Ta'ala bukan nak puji Abu Lahab, digelar Abu Lahab bukan nak puji, tapi
Nak hina dia sebab apa? Sebab lahab ini juga bermaksud api yang berada di dalam api neraka, nyalaan yang berada dalam api neraka. Sebab itu terdapat dua kerugian yang perlu kita kenal pasti. Tadi kita sebut tentang surah Al-Hadid. Kalau tuan-tuan perasan, apa surah yang terdapat sebelum surah Al-As dan juga selepas surah Al-As? Sebelum surah Al-As adalah surah Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takathur. Kamu dilalaikan, dilekakan dengan takathur, nak cari harta banyak ni. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu sampai ke dalam kubur. Maka Allah Ta'ala kata, inilah kerugian yang pertama. Selepas surah Al-As, surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yasabu anna malahu akhladah. Wailun, neraka wailah, likulli humazatin lumazah, mereka yang mencela dan juga menghina. Alladhi jama'a malan wa'addadah, yang menghimpunkan harta dan membilang-bilang, duk kira dalam bank berapa harta aku ada. Harta dalam negara, luar negara, berapa harta aku ada. Yasabu annama lahu akhladah, dan dia menyangka harta itu akan kekal selama-lamanya. Ini juga Allah Ta'ala katakan salah satu kerugian, dua kerugian yang terdapat di antara surah Al-As. Al-As juga bercerita tentang kerugian. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bila mana kehidupan kita duk kejar harta sahaja, duk kejar macam mana cara nak jadi kaya sahaja, Allah Ta'ala kata itu bukan kejayaan yang hakiki. Tidak salah cari harta, tapi jangan jadikan pencarian harta itu sebagai matlamat. Kena balancekan kehidupan kita. Cari harta dan pada masa yang sama lakukanlah amalan kebaikan, tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang kita nak masuk kepada karakter yang kedua yang terdapat di dalam surah ini. Tadi kita duk berbicara tentang Abu Lahab. Dan kita tahu Abu Lahab ni merupakan seorang pemuda dari keturunan Bani Hashim yang kaya, yang handsome, yang ada kedudukan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Imra'atuhu. Okey? Abu Lahab berkahwin dengan seorang wanita dari Bani Umayyah yang juga merupakan seorang yang kaya, seorang yang cantik. Sebab itu dia juga digelar sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil. Jamil maksudnya apa? Cantik. Ummu Jamil. Nama dia adalah Urwa. Nama dia adalah Urwa. Dan Ummu Jamil ini merupakan saudara kandung Abu Sufyan. Saudara kandung kepada Abu Sufyan. Seperti mana Abu Jahal yang kaya, yang handsome, yang ada kedudukan, sering menunjuk-nunjuk apa yang dia ada itu, begitu juga dengan Ummu Jamil yang ada kedudukan, yang kaya, yang cantik, yang ada kedudukan, yang famous. Bila jalan ke pekan-pekan, dia suka pakai rantai dan tunjuk dekat orang. Pakai rantai, tunjuk dekat orang. Lalu bila dia jumpa Nabi, dia kata, demi Lat dan juga Uzza. Dia bersumpah dengan nama Lat, nama Tuhan tadi, Lat dan juga Uzza. Dia kata apa? Dia pegang rantai tu, dia kata, la unfiqannahu ala adawati Muhammad. Dia kata, aku akan gunakan duit daripada menjual
rantai ini untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Ni Allah balas kepada Ummu Jamil ini yang kerjanya adalah apa? Kerjanya adalah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan Abu Jahal plus Ummu Jamil. Memang kenalah dua orang itu berkahwin, dan Ummu Jamil ni merupakan juru cakap kepada Abu Jahal. Ummu Jamil ni dia suka buat syair. Buat syair memang kutuk Nabi. Buat syair kutuk Nabi. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik, saya nak bawa tuan-tuan dan puan sekalian perhatian kepada perkataan wamra'atuhu. Perkataan imra'ah maksudnya wanita ataupun perempuan. Dalam bahasa Arab ada juga perkataan zauj. Zauj maksudnya pasangan lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan perkataan zauj, maksudnya pasangan kepada seseorang. Kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan perkataan imra'ah. Contoh cerita pasal Nabi Adam. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan juga pasangan kamu di dalam syurga. Allah Ta'ala guna perkataan zauj. Perkataan zauj. Sekarang ni perkataan yang digunakan adalah imra'ah. Baik. Sekarang saya nak bawa tuan-tuan sekalian kepada hakikat tujuan perkahwinan. Kenapa kita berkahwin? Ni semua ni dah kahwin ke belum? Yang berada kat depan saya ni? Patut tak boleh jawab lagi. Okey. Okey. Kenapa kita berkahwin? Okey, sunnah. Sebenarnya tujuan kita berkahwin adalah untuk mengubah masyarakat. Mengubah masyarakat. So bila kita kahwin, kita akan dapat anak. Dan anak yang kita ada tu, kita akan didik dia supaya bila dia keluar kepada masyarakat, dia akan menjadi masyarakat yang baik. Okey? Okey, itu secara umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebaikan dalam masyarakat. Itu secara umum. Secara khususnya terdapat dua perkara penting kenapa kita kahwin. Yang pertamanya adalah untuk mewujudkan keharmonian dalam rumah tangga. Sebab itu kita sebut tentang bahagia. Ada tak orang kahwin sebab dia nak sengsara? Tak ada lah. Saya tak pernah dengar lagi. Kenapa awak kahwin? Saya kahwin sebab saya nak sengsara. Tak ada lagi. Kenapa awak kahwin? Saya nak bahagia. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita berkahwin sebab nak teruskan legasi dengan mendapatkan anak. Sebab kita tahu bila seorang meninggal, inqata'a amaluhu illa min thalas, terputus amalannya kecuali dengan 3 perkara. Antaranya adalah doa anak yang soleh. Kita nak legasi kita ini dapat mendoakan kita bila mana kita meninggal nanti. Jadi ini 2 perkara penting di dalam perkahwinan. Okey. Dalam Al-Quran, sekiranya 2 perkara ini terdapat pada seorang perempuan itu, maka Allah Ta'ala akan menggunakan perkataan zauj. Perkataan zauj. Tetapi kalau salah satu daripada ciri-ciri ini tidak ada, maka Allah Ta'ala akan menggunakan perkataan imra'ah. Imra'ah. Satu isteri, satu lagi perempuan. Saya nak bagi contoh. Cuba tengok Imra'atu Fir'aun. Imra'atu Fir'aun. Baik. Kita buat analisis berdasarkan 2 ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Yang pertama mesti apa? Rumah tangga mesti harmoni. Yang kedua mesti apa? Ada anak. Baik. Imra'ah Fir'aun. Dia ada anak tak? Tak ada anak. Dia bahagia tak? Harmoni tak?
Maka digunakan perkataan imra'ah, tak guna perkataan zauj. Tengok contoh lagi. Imra'atu Nuh. Okey, Nabi Nuh ada anak tak? Nabi Nuh ada anak tak? Ada anak. Tapi harmoni tak rumah tangga? Sebab apa tak harmoni? Isteri tak dengar cakap suami. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan imra'ah. Imra'atu Lut, cerita yang sama. Lalu di sini Allah Ta'ala gunakan perkataan imra'atuhu. Yani imra'ah siapa ni? Abu Imra'ah. Okey, sekarang kita buat analisis. Abu Lahab dengan Ummu Jamil ada anak tak? Ada, tadi dah. Utbah bin Abi Lahab ada anak. Mereka ini harmoni ataupun tidak? Kenapa tak harmoni? Tuan-tuan kena faham kalau dari sudut luaran kita nampak mereka harmoni sebab sekufu, dua-dua memang jahat. Kan? Tapi harmoni yang dimaksudkan adalah boleh mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Adakah kewujudan mereka berdua mengubah masyarakat menjadi baik ataupun tidak? Tidak. Sebab tu sifat harmoni itu tidak ada. Maka digunakan perkataan imra'ah. Maknanya jadi kalau yang anak Abu Lahab dengan Jamil tadi seorang je lah yang kahwin dengan anak. Itu yang disebutkan dalam riwayat lah. Dia itu sajalah. Yang disebutkan dalam riwayat. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi tuan-tuan, bila kita kahwin esok, kita kena pastikan kita ada dua perkara ni. Yang pertama, kita nak keharmonian, kebahagiaan dalam rumah tangga, dan kebahagiaan itu mesti selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita nak ada legasi anak-anak yang boleh untuk menjadi pewaris kita. Bukan kita nak fokus kepada mewarisi harta, tapi kita nak mereka inilah yang mendoakan kebaikan kepada kita bila mana kita dah meninggal nanti. Jadi sebelum kahwin ni kan, fikir nak cari suami ataupun isteri yang boleh bawa aku kepada dua perkara ini. Okey, nanti kita akan tengok bila berkahwin tu dia akan ada isteri baik, lelaki ada masalah. Lelaki baik, isteri ada masalah. Isteri baik, lelaki baik. Nanti kita akan tengok, dan saya akan cadangkan surah apa yang perlu kita baca, kisah apa yang perlu kita baca, supaya kita dapat mengambil manfaat daripada kisah-kisah ini. Boleh tuan-tuan? Boleh faham Hari ni kita lama sikit kot. Boleh wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Penggunaan perkataan hammalah. Tengok perkataan hammalata. Okey? Hammalata ini dalam bahasa Arab kita katakan sebagai mansub. Mansub ni keadaan yang kita baca dengan baris atas lah. Okey? Secara umum lah. Okey? Dan kenapa digunakan hammalah ini adalah untuk mencela. Untuk mencela. Dan hammalah datang dalam bongkah fa'al. Fa'alah. Bila disebutkan hammalah, fa'alah bermaksud kerjanya memang, apa maksud hammalatul hatab? Pembawa kayu bakar. Okey. Ini saya akan ceritakan kenapa dikatakan sebagai pembawa kayu bakar. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Baik. Perkataan hammalatul hatab ada tiga maksud. Ada tiga maksud. Yang pertamanya, saya kata tadi, Ummu Jamil ni datang dari golongan yang hebat, golongan yang kaya, ada kedudukan, ada kecantikan, famous. Kemudian Allah nyatakan hammalatul hatab. Hammalatul hatab ni adalah pekerjaan yang dibuat oleh hamba. Tugas dia buat apa? Kutip kayu api, bagi nyala, letak dekat rumah orang kaya, nyalakan api tu sebab apa? Sejuk. Allah hina Ummu Jamil ini disebabkan selalu mencerca
Nabi SAW. Dia letakkan kedudukan isteri kepada Abu Lahab ni kepada satu kedudukan yang sangat rendah. Daripada tadi dia adalah seorang yang kaya, yang ada kedudukan. Sebab itu bila mendengar ayat ni, Ummu Jamil marah sangat. Kata penghinaan. Kan? Contohlah, ada seorang ni A ni kaya sangat. Kan? Ada seorang B datang jumpa dekat dia. Dia kata, engkau perangai macam ni, perangai tukang sapu je. Nampak? Dia merendahkan apa? Engkau kalau macam ni, perangai orang cuci tandas je. Merendahkan martabat. Jadi Allah Ta'ala hina dia sebab apa? Sebab dia buat benda yang menyakitkan hati Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia sebut hammalatul hatab, yang membawa kayu bakaran? Sebab inilah akibat bagi mereka yang melawan Nabi SAW. Di akhirat nanti, kan dia berada dalam neraka. Dia akan ambil sendiri kayu tu untuk bakar diri sendiri. Ambil kayu, bakar siapa? Bakar diri sendiri. Dan dia bukan sekadar bakar dia sendiri, dia turut bakar suami dia. Siapa? Abu Lahab. Inilah balasan bagi mereka yang melawan Nabi SAW. Tuan-tuan cuba bayangkan, bila mana ada isteri yang sanggup membuat benda yang tidak baik kepada suaminya sendiri, apa yang boleh kita belajar daripada kisah ini? Walaupun suami kita tidak baik, jangan ikut 100% apa yang dikatakan oleh suami kita. Sebab ketaatan mutlak adalah kepada Allah. So, esok isteri nak kahwin, kalau suami suruh buat jahat, nak ikut tak? Tak. Kita jangan jadi cerita Titanic, you jump, I jump. Ini yang berlaku kepada Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Dia ikut segala perintah Abu Lahab, dan Abu Lahab ikut perintah Ummu Jamil. Jadi bila kita berkahwin, kalau suami kita tengok ada masalah, okey, suruh kita buat benda yang tidak sepatutnya, kita ada hak untuk pertahankan. Sebab kita tahu benda tu salah. Begitu juga dengan suami. Kahwin dengan isteri yang bermasalah, isteri paksa buat benda yang maksiat dan sebagainya, adakah kita akan ikut? Tidak. Ketaatan yang mutlak adalah kepada Allah. Tapi selagi mana suami suruh buat perkara kebaikan, maka kita kena ikutlah. Okey? Itu tanggungjawab suami dan juga isteri. Okey. Yang pertama tadi apa? Sebagai satu penghinaan. Yang kedua, realiti yang akan berlaku di akhirat nanti, dia akan ambil kayu itu dan membakar diri dia dan juga suaminya sendiri. Dan yang ketiga, ini disebutkan dalam ilmu bayan. Okey? Dia umpama, dia macam analogi kepada orang yang dengar perkara tak baik dan sebarkan kepada orang lain perkara tak baik tersebut. Ini dinamakan sebagai hammalatul hatab. Okey, dia dengar perkara tak baik, kan, dia dengar, dia kata, orang kata Nabi Muhammad ni ahli sihir, Nabi Muhammad ni gila. Lalu dia dengar cerita itu, dia sebarkan kepada orang lain, dan akhirnya menyebabkan berlakunya, menyemarakkan api permusuhan dalam masyarakat. Jadi cerita ini, kenapa Allah Ta'ala tak sebut perkataan nama Ummu Jamil dalam surah ni, sedangkan Abu Lahab Allah Ta'ala sebut gelarannya? Sebab Allah Ta'ala nak semua wanita belajar jangan jadi orang yang suka sebar fitnah, jadi orang yang suka jadi batu api, suka sebarkan keburukan dalam masyarakat.
Ini peringatan untuk wanita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut perkataan imra'ah saja, tidak disebutkan Ummu Jamil. Jadi kalau kita tanya macam mana seorang wanita nak belajar daripada surah ini, jangan jadi orang yang sebar gosip, jadi batu api menyebabkan orang lain bergaduh. Dan ini realiti yang berlaku pada hari ini. Ya betul, lelaki pun turut buat juga. Tapi bila kita berbicara tentang surah ini, Allah khususkan kepada siapa? Kepada wanita. Jadi bila dengar cerita-cerita, jangan mudah cepat sebar. Diam itu lebih baik daripada kita duk sebar benda-benda yang kita tak pasti. Okey? Jangan jadi mak kepo lah. Kan? Kalau cerita apa? Cerita apa, Mami Jarum. Kan? Dengar cerita duk sebar benda tak baik kan? Ini dinamakan sebagai hammalatal hatab. Semoga kita menjadi orang-orang yang sentiasa mendamaikan orang lain, bukannya menjadi pencetus api permusuhan dalam keluarga dan juga masyarakat. Okey? Jadi bila surah ni turun, dia seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tiba-tiba dia dikatakan sebagai hammalatal hatab. Marah tak? Marah. Terus dia pergi jumpa Nabi SAW, nak jumpa Nabi. Dia pergi dekat masjid, Nabi SAW duduk sebelah Abu Bakar. Abu Bakar kata, tu, mari dah tu. Nabi kata, tak apa, biar dia mari. Dia takkan nampak aku. Dia sampai dekat Abu Bakar, dia tanya, mana Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad sedang duduk di sebelah Abu Bakar. Allah Ta'ala tutup hijab bagi dia tak nampak Nabi. Lalu dia pun berkata, muzammaman qalaina. Apa maksud muzammaman? Muzammam ni adalah orang yang dicela. Dicela siapa? Nabi Muhammad kan? Dia kata, kami dah penat lah dengan si yang kami selalu cela ni. Wadinahu abaina, agamanya kami abaikan. Wa hukmahu asaina, dan hukum-hukumnya kami tak taat. Dia siap buat syair lagi. Syair begini, memuji atau mengutuk? Mengutuk. Bila mengutuk di sini, sebab itu Allah Ta'ala sebutkan wa itu adalah huruf ataf. Dan bermaksud perangai ini serupa dengan siapa? Abu Lahab. Bukan Abu Lahab saja yang akan dibakar dalam neraka, imra'atuhu Ummu Jamil juga akan turut dibakar. Fi jidiha hablum mim masad. Jadi kenapa disebutkan fi jidiha, di lehernya, hablum mim masad, ada tali. Kalau dalam terjemah saya rasa mungkin dia kata sabut, betul tak? Sabut ni biasa guna untuk apa? Tak, sabut untuk apa? Biasa guna untuk apa? Untuk bakar. Maksudnya kan tadi kan dia pakai rantai. Dia kata dia nak jual rantai tu, nak guna untuk memusuhi Nabi SAW. Allah kalungkan rantai yang berbentuk api supaya apa? Membakar Ummu Jamil di neraka nanti. Sebab dia, ayat ni disebutkan selepas sayasla naran dzatal lahab. Okey? Okay, jadi dihukum sebegini sebab dia menanamkan rasa kebencian kepada Nabi SAW. Okay. Tapi Nabi balas tak kata-kata Ummu Jamil? Nabi tak balas. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, bila orang kata benda yang tak baik kepada kita, kita jangan cepat melatah.
Kan? Kadang kita up status kan, tiba-tiba komen kat bawah tu poyo je, contohlah. Kita kata, lu siapa? Contoh. Kita mudah cepat melata. Bukankah Nabi mengajar kita keburukan itu dibalas dengan kebaikan? Orang duk kutuk kita, lama-lama dia diam kalau kita layan dia dengan baik. Tapi kalau kita pun duk balas dengan keburukan, kata, jadi point dia lah. Sebab tu Facebook ni janganlah jadi tempat untuk kita menyebarkan fitnah, kita bermusuhan. Kalau nak bincang secara ilmiah. Okey, tak payah nak kutuk sana, kutuk sini. Okey, dan akhirnya kita nak tengok kategori seperti yang mana yang dibincang saya sebut tadi. Okey. Baik, kita tengok kategori lelaki kafir yang Muslim friendly. Seperti Abu Talib. Abu Talib walaupun dia tidak memeluk Islam, tapi dia sangat baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kafir yang teruk, tapi kalau masuk Islam dia akan menjadi musuh yang hebat. Siapa? Ada beza tau, Abu Jahal dengan Abu Lahab. Okey. Yang ketiga, kafir yang biasa, dia tak serang secara personal. Contohnya Utbah bin Abi Rabi'ah. Maksudnya kafir, dia kafir, tapi dia tak serang, tak kutuk Nabi secara personal seperti mana Abu Jahal dan juga Ummu Jamil. Dan yang terakhir, kafir yang bencikan Islam dan mencaci maki Nabi. Siapa? Abu Lahab. Bukan Abu Jahal itu, Abu Lahab. Abu Lahab, bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Okey, kategori perempuan. Kita tengok wanita yang hebat dan juga penjaga yang hebat, iaitu Maryam dan dengan Nabi Zakaria. Wanita yang hebat tapi penjaga dia teruk. Siapa? Imra'ah Fir'aun, ataupun dinamakan sebagai Asiyah. Wanita yang teruk tapi penjaga hebat, seperti Imra'ah Nuh dan juga Imra'ah Lut. Wanita yang teruk dan juga penjaga yang teruk, siapa? Ummu Jamil dan juga Abu Lahab. Kategori mana yang paling teruk sekarang ni? Nombor 4. Abu Lahab berada di situ, Ummu Jamil pun berada di situ. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi wanita yang hebat, isteri yang hebat, dan kita nak suami kita menjadi suami yang hebat, tengoklah kisah Maryam. Kalau kita wanita yang okey tapi suami kita masalah, tengoklah kisah Fir'aun. Kalau kita wanita ni, kita rasa diri kita teruk, kalau sedarlah, tapi suami kita baik sangat, tengoklah kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Tapi kalau kita pun teruk, suami pun teruk, kita minta lah orang doakan hidayah kepada kita, dan kita minta hidayah daripada Allah SWT. Sebab tu kita kena belajar jadi orang yang tahu apa yang kita tak tahu. Kita kena tahu apa yang kita tak tahu. Ada orang tak tahu apa yang dia tak tahu. Boleh faham tak? Kalau kita tahu apa yang kita tak tahu, kita boleh improve. Tapi kalau orang tu tak tahu apa yang dia tak tahu, apa jadi? Terus dalam keadaan tak tahu. Jadi semoga kita menjadi golongan yang pertama, iaitu kita menjadi isteri yang hebat dan juga akan mendapat suami yang hebat. Ataupun mungkin kita boleh menjadi wanita yang hebat dalam keadaan suami kita bermasalah. Jadi kalau ramai orang tanya saya, dia kata saya berkahwin, dia kata saya selalu pergi kelas agama, solat di masjid, tapi suami saya, dia kata tak pernah solat.
balik rumah selalu pukul anak-anak. Macam mana saya nak buat? Dan yang isteri ni merupakan seorang ustazah. Jadi saya kata, bacalah kisah Firaun. Dan juga isterinya Asyah. Bagaimana Asyah berkomunikasi ataupun hidup dengan Firaun. Bagaimana kehidupan mereka. Jadi semoga kita menjadi golongan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi mereka yang disebutkan sebagai siratal ladzina an'amta alaihim, tapi kita minta jauh daripada Allah Taala, daripada menjadi golongan yang disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga kita dijauhi daripada sifat-sifat Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Dan dengan memahami surah Al-Masad ini, kita faham bahawa surah ini bukan sekadar berbicara tentang mereka, tapi sebenarnya surah ini sedang berbicara tentang diri kita sendiri. Semoga dengan surah ini dapat memberikan satu refleksi kepada diri kita untuk menjadi isteri yang baik dan juga suami yang baik. Sekadar itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Hari ini agak panjang sikit. Ya, soalan? Sebab yang Nabi Zakaria tidak berkahwin dengan Maryam, sebab itu kita kata wali, penjaga. Jadi kalau isteri, penjaga dia siapa? Kalau dia kahwin, suamilah. Sebab itu saya tak gunakan perkataan suami ataupun suami, sebab saya sebutkan wali adalah penjaga. Okey, sekadar itu saja. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan dengan surah An-Nasr, insyaAllah. Okey, sekadar itu saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.